Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan rahmatnya kita dapat membuat satu program pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini walaupun melalui online, mudah-mudahan ia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi memberkati pertemuan kita petang ini, sama-sama kita buka pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi memberkati pada petang ini, sebelum kita mendengar tazkirah, kita sama-sama baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 pada petang ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة إنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا كأن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, yang Dia tidak menjadikan yang bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, maka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mereka. Mereka hanya mengadakan sesuatu kebohongan belaka. Maka sebarangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Kiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini,
engkau bahawa orang yang mendiami gua dan mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat kepada kami di sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami. Sadaqallahul azim. Okey, mungkin ada yang mau masuk. Selamat berjumpa dalam online. Seterusnya kita ingin silakan Ustaz Ahmad untuk menyampaikan tazkirah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih mendapatkan rahmat dan nikmat, baik itu merupakan nikmat umur, kesehatan dan juga nikmat iman dan Islam. Mana tanpa ketiga-tiga nikmat ini kemungkinan kita tidak berada di dalam keadaan yang kita lalui sekarang. Sebelum tu nak tanya, mic clear ke? Clear. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita sudah minggu hampir 1 bulan, minggu keempat telah menjalankan situasi PKP ini, yang mana kita semua tidak menjangkakan. Padahal bagi guru-guru sekolah terutamanya, ketika cuti sekolah itu adalah yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dinanti-nanti, tapi ternyata Allah telah memberikan cuti yang berterusan. Saya rasa dekat sebulan. Jadi ini, situasi ini, ikhwah dan akhwat, merupakan sebenarnya satu ujian yang mana untuk menilai tahap keimanan kita bahawa segala sesuatu yang berlaku adalah semuanya adalah ketentuan qada dan qadar, tidak terlepas. Kalau kita melihat kembali di dalam hadis yang kedua, di dalam hadis Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi, menceritakan bagaimana ketika itu malaikat yang menyerupai manusia datang bertemu Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majlis bersama para sahabat. Lalu duduk bersimpuh di hadapan Nabi sehingga bertemu lutut antara lutut. Lalu orang tersebut bertanyakan beberapa soalan, dan antara yang ditanyakan adalah apakah itu iman? Soalan ketiga yang ditanyakan. Yang kedua, apakah itu iman? Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang bermaksud bahawa iman itu adalah an tu'minu billah, adalah mempercayai ataupun beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan mempercayai, memberimani malaikah, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, iaitu hari akhirat.
wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan beriman dengan qadar yang baik, takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi yang rukun yang keenam inilah yang menjadi perbahasan kita, bahawa setiap yang berlaku itu merupakan takdir daripada Allah. Dan takdir itu kita harus percayai, mengimani, baik itu yang baik ataupun takdir yang buruk. Kadang-kadang ada manusia boleh menerima takdir yang baik tetapi tidak boleh menerima takdir yang buruk. Ketika rezeki datang dan sebagainya, dia mampu untuk mengucapkan Alhamdulillah, ini semua daripada Allah. Tapi apabila diuji dengan takdir yang buruk, kadang-kadang keimanan teruji, syaitan pula mula menghasut, lalu mulalah tidak menerima takdir itu. Ada yang mempersoalkan kenapa dia, adakah Allah begitu kejam dan sebagainya. Dan ada juga manusia yang boleh menerima takdir yang buruk tetapi dia lupa terkadang takdir yang baik. Apabila dengan takdir yang buruk itu, dia boleh mengingati Allah dengan segera. Tetapi ada manusia yang diberikan takdir yang baik membuatkan ianya lupa. Pas segala sesuatu itu adalah semuanya atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwah dan akhwat, di waktu yang kita alami ini merupakan takdir. Dan apabila bercakap mengenai dengan qada dan qadar itu, kita tidak akan mengetahui apakah takdir kita, apakah qadar kita selagi mana ia belum diqadakan. Selalu kita dengar kan, qada dan qadar. Apa bezanya tu? Kalau ditanya soalan apa tu, UPSR, PT3, tapi dah dimansuhkan, jadi tak apa. Okey. Jadi kalau kita melihat apakah perbezaan qada dan qadar ni, kita tidak akan tahu takdir kita kecuali ia telah diqadakan. Maksudnya apa? Qadar ini adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahawa qadar itu telah ditetapkan selepas 40 hari kita di dalam air mani itu di dalam rahim ibu. Ditetapkan 4 perkara, iaitu rezekinya, matinya, bagaimana amalnya dan kebahagiaannya. Dan semua itu menjadi rahsia Allah selagi mana ia belum diqadakan. Dan qada ini bermaksud pelaksanaan. Jadi qada itu adalah pelaksanaan kepada qadar yang ditetapkan. Jadi kita tak akan tahu apakah takdir kita selagi qada itu belum berlaku. Cuba tengok orang, yang dah berkahwin, tengok orang kat sebelah tu. Siapa yang boleh jangka dia menjadi pasangan hidup kita? Ada yang dua-dua bukan berasal dari Sarawak, tetapi dekat Sarawak lah dia berjumpa, dipertemukan, kemudian menetap pula tu. Kalau ana rasa kalau kita melihat taburan ikhwah dan akhwat di Miri, lebih 80%, 90% bukan orang Miri yang asal. Ana rasa kan. Jadi itu adalah qadar, ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita bahawa kita ini, muka-muka yang di laptop ini akan bertemu di Miri. Padahal mungkin ketika kita lahir masih sekolah menengah, sekolah rendah, tak terfikir pun apa itu Miri. Bahawa jodohmu akan bertemu di Miri contohnya. Kita tak Allahu Akbar. Kan? Ada yang baru berjumpa dan ada yang kenal dari kecil dan macam-macam. Itu adalah salah satu contoh qadar.
qadar, dan kita tak tahu sehingga qadar itu berlaku, iaitu ketika kita memegang tangan Tok Kadi itu. Bahawa dia sahlah bahawa dia akan menjadi pasangan hidup kita. Itulah sebenarnya, dan apa yang kita lalui sekarang ini pun merupakan qadar yang telah Allah tetapkan. Dan saya percaya, anak percaya, kita pun tidak dapat menjangkakan perkara ini boleh berlaku kan. Dan kita hanya akan tahu apabila setelah itu terjadi, baru kita tahu itulah sebenarnya qadar yang telah ditetapkan kita. Qadar bahawa kita akan diperketatkan pergerakan, tidak boleh keluar seperti biasa. Banyak orang yang tidak bekerja kat luar, duduk di rumah. Jadi macam-macam lah. Dan situasi ini kadang-kadang ada yang suka, ada pula yang menganggapnya adalah qadar yang baik. Tetapi ada juga, tidak mustahil juga, banyak yang menganggap ini qadar yang buruk bagi mereka. Dan bagi pelajar-pelajar mungkin ini adalah satu qadar yang sangat baik. Apalagi setelah diumumkan UPSR dibatalkan, PT3 pun dibatalkan. Oh, jadi suka mereka. Jadi Ana pun ada adik ipar yang sepatutnya terlibat dengan peperiksaan besar ni. Jadi dapat menjangkakanlah muka kebahagiaan dia tu apabila UPSR dimansuhkan. Tetapi ada juga yang menganggap ini adalah qadar yang kurang gembira bagi mereka yang kata berbisnes, yang mengharapkan jualan-jualan apabila berlakunya COVID ini. Kata apa? Terbataslah pergerakan mereka, tidak dapat menjual dan sebagainya. Jadi apabila kita mengetahui bahawa kita tidak mengetahui qadar dan qadar kita selagi tidak berlakunya qadar itu, maka oleh itulah kita disuruh berusaha, kerana Allah menetapkan sesuatu perkara untuk hamba-Nya itu ada berdasarkan dua perkara, iaitu dua sifatnya. Satu kerana memang kehendaknya. Okey, kerana memang kehendaknya. Dalam ayat yang selalu kita baca di dalam surat, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Menjelaskan bahawa Allah memasukkan tulijul laila fin nahar, memasukkan siang ke malam, malam ke siang, kemudian gantikan hidup dengan yang mati, mati kepada yang hidup. Wa tarzuqu man tasha', dan Allah memberi rezeki kepada yang dia kehendaki. Bighairi hisab, tanpa ada perkiraan. Itu yang pertama. Qadar yang kerana sifat Allah yang mengkehendaki. Ada perkara yang Allah kehendaki, memang Allah sudah tetapkan. Contohnya adalah ajal dan maut kita. Allah sudah tetapkan kita akan macam dunia di mana, bagaimana dan sebagainya. Dan itu kita tidak ketahui. Dan ada juga qadar yang ditentukan Allah kerana Allah mengetahui. Sebab kalau kita hanya menganggap bahawa semua ketentuan ini kerana Allah yang mengkehendaki, itulah terjadinya terhadap golongan Jabariyah yang mengatakan tak perlu kita takut. Dalam situasi sekarang, kalau virus itu berlaku, tak payahlah takut kerana virus itu pun makhluk Allah juga. Jadi meletakkan 100% bahawa takdir itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya manusia tidak mempunyai sebarang ruang untuk berusaha. Itu kesalahfahaman yang perlu elakkanlah, kerana qadar yang kedua adalah kerana di atas
sifat maha tahunya Allah, maha mengetahui. Okey, bagaimana kalau untuk kita memahami ni, ikhwah dan akhwat? Okey, kita ambil contoh. Jalan mana yang paling kalau kita dari Lutong. Sekejap ya, gangguan suara tu. Baik. Kalau kita dari traffic light. Saya nak pergi. Okey. Kalau boleh bayangkan kalau kita berada dekat jalan mana yang sesuai nak cerita ni daripada Lutong. Okey, daripada Lutong kita nak pergi ke, kalau lurus turun ke bawah kita akan pergi ke pasar kan. Kita akan pergi ke bandar. Jadi ada traffic light tu, kalau ke kiri kita akan pergi ke Permai. Tahu ke, dapat bayangkan ke mana jalan yang ana maksudkan ni? Dapat bayangkan ke kalau dari Lutong tu turun ke bawah sampai ada traffic light besar tu, mun terus kita akan pergi ke Pujut, ke bandar, ke Boulevard. Kalau ke kiri pergi ke Permai. Jadi kalau kita ada yang dapat bayangkan okay. Dapat. Saya dapat. Okey, kalau kita memilih untuk belok ke kiri, kan? Katakanlah ada orang Brunei pertama kali datang kan, kita bawa, kita tumpang dia. Kemudian dia memilih untuk pergi ke kiri. Lepas tu kita kata apa? Nanti kalau ni kalau awak pilih ke kiri, awak akan pergi Permai lah. Adakah nak mengatakan kita ini maha tahu? Contoh macam jadi satu keajaiban bagi orang Brunei tersebut. Dia kata, macam mana awak tahu kalau ke kiri akan pergi ke Permai? Adakah awak yang menentukan takdir saya? Boleh faham ke tidak tu? Adakah kita yang menentukan takdir dia kalau pergi ke kiri tu adalah pergi ke Permai? Tidak kan? Artinya kita tahu bahawa kalau ke kiri akan pergi ke Permai. Kalau dia lurus dia akan pergi bandar. Sebab itu adalah jalan apa orang kata? Yang memang sudah ditetapkan. Kalau dia ke kiri dia Permai, kalau dia lurus pergi ke bandar. Jadi begitulah dalam kehidupan kita ini, ada takdir-takdir yang ditentukan oleh pilihan yang telah kita buat. Kalau contohnya dalam keadaan sekarang kita memilih untuk selalu keluar tanpa menggunakan sebarang apa-apa protection, maka kebarangkalian kita untuk mendapat terkena jangkitan virus itu makin jelaslah berbanding dengan orang yang duduk di rumah. Dalam apa jua pilihan, contohnya dalam peperiksaan, ada yang belajar dengan ada yang tidak belajar. Kalau orang yang menganggap bahawa semua ini ditentukan oleh Allah, dia akan mengatakan, baik tak payah belajar kerana Allah akan tentukan. Kalau aku gagal, aku belajar macam mana pun, gagal lah. Tak gunalah aku belajar. Jadi di sinilah kita mengetahui bahawa sebenarnya takdir itu ada yang Allah tentukan kerana Allah hendak, tetapi ada juga takdir yang Allah tulis itu kerana dia tahu. Nanti kalau sebab kita cenderung nanti memilih ke mana dan hujungnya jalannya itu ke mana Allah sudah tahu, Allah nampak. Tetapi semua itu adalah berdasarkan pilihan kita. Jadi apapun anggapan kita terhadap situasi yang berlaku sekarang ini, mungkin itu adalah satu perkara yang baik bagi kita ataupun sesuatu perkara yang amat berat untuk kita terima. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita menghadapinya secara menjadi ciri-ciri orang yang beriman. Bagaimanakah yang maksudnya menghadapi situasi ini secara orang yang beriman itu? Dalam sebuah hadis
daripada Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zaka li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairul lah. Sahih Muslim. Maksudnya apa? Ini diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sungguh ajaib, menakjubkan orang-orang mukmin itu. Ini Rasulullah yang cakap. Sungguh ajaib, menakjubkan orang-orang mukmin itu. Kerana setiap urusannya, setiap peristiwa yang dialami, setiap urusannya itu memberikan kebaikan kepadanya. Kullahu khair, semuanya baik-baik. Dan tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang yang mukmin yang sempurnanya keimanannya. Dan perkara ini yang mendapat semua perkara itu baik tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang sempurna imannya, kepada seorang mukmin. Iaitu apa? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Yang pertama adalah jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur. Maka dengan akibat dia syukur itu adalah kebaikan baginya. Maksudnya apa? Dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka itu memberikan dia pahala. Dalam ayat yang lain, Allah dalam Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang sekiranya engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan itu pasti memberikan kebaikan kepada orang mukmin tersebut. Kemudian yang kedua adalah wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah. Jika dia ditimpa kesusahan, kemudian dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi sungguh ajaib orang-orang mukmin ini. Datanglah macam mana keadaan sekalipun, separa lockdown ke dah habis ke, semuanya itu diambil orang kata apa, menjadi kebaikan baginya. Andai kata itu adalah satu berita buruk, lalu dia bersabar, lalu Allah memberikan ganjaran di atas kesabarannya. Dan kalau itu pun dianggap sebagai satu perkara yang baik, lalu dia bersyukur dan Allah memberi ganjaran atas apa yang di atas kesyukurannya itu. Jadi ikhwah dan akhwat fillah, jadi marilah kita memperdalamkan syukur dan sabar. Kerana anda percaya setiap orang memandang situasi sekarang ini berbeza-beza. Ada yang seronok, ada yang duka. Jadi antumlah yang lebih mengetahui syukur dan sabar yang perlu diberikan kepada, yang perlu kita praktikkan. Dan syukur ini sangat penting di dalam kehidupan kita, ikhwah dan akhwat fillah. Dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17, kisah di mana ketika mana syaitan sudah dihukum sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berjanji untuk menyesatkan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukumku sesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, iaitu manusia, dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka.
dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Word yang digunakan syaitan, dia punya hadaf dia itu adalah untuk menjadikan tidak banyak daripada kalangan manusia itu bersyukur. Ini ada satu poin yang sangat menarik, bukan menarik lah. Satu poin yang supaya kita berjaga-jaga. Kenapa syaitan tidak menggunakan perkataan kafir ataupun wala tajidanna aksaruhum mu'minun ataupun muslimun. Kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu beriman ataupun muslim. Cukup syaitan itu mengganggu supaya kita itu tidak bersyukur, itu saja syaitan sebenarnya sudah cukup untuk menyesatkan manusia. Jadi perlu kita ingat, syukur ini akan menaikkan, memberikan ganjaran kita berlipat kali ganda. Namun begitu, tanpa syukur juga akan merendahkan kita. Kerana sambungan dari ayat yang telah dibacakan tadi, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, azan Brunei ke azan Miria? Baik. Okey. Ramai yang sudah tu, Afwan Jidan, okey. Jadi mari kita buka puasa dulu Kat kamera. Dah azan. Nang dah azan kah? Dah. Silakan.